Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung lagi ulasan ringkasan yang Ustazah boleh berikan daripada buku Celupan Jarum Kecil di Lautan Ilmu Al-Quran oleh Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, iaitu dalam bab 1 dalam tajuk ketiga, Islam hanyalah satu. Jadi Allah menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tetamu pada malam yang dikenali sebagai Isra' dan Mi'raj. Ditemukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para rasul lalu menunaikan sembahyang secara berjemaah, dan dijemput Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada seluruh rasul dan nabi. Jadi peristiwa ini menandakan bahawa Islam itu hanyalah satu, di mana seluruh nabi membawa ajaran Islam yang satu, dan ditunjukkan dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu bahawa Nabi telah mengetuai menjadi imam kepada semua rasul. Jadi semua rasul membawa Islam yang satu, membawa satu mesej, iaitu Islam, satu agama iaitu Islam, seperti mana yang disebutkan ialah dan ditunjukkan gangguan dan cabaran yang dihadapi oleh baginda SAW dan umatnya dalam perjalanan hidup di dunia, iaitu dengan gangguan manusia dan syaitan. Kisah tersebut dihuraikan secara ringkas dan dinyatakan secara mendasar dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Isra' yang diletakkan di bahagian pertengahan Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Isra' ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dan menjadi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jugalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat di atas menegaskan bahawa pada malam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah yang Maha Suci daripada sebarang persamaan dengan ukuran makhluk. Diperjalankan oleh Allah untuk berjumpa ke satu tempat pertemuan agung, untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang maha agung itu berlaku di luar ukuran masa dan jarak yang boleh dikira oleh manusia. Seterusnya, Tuan Guru juga menyentuh mengenai tajuk Islam hanyalah satu, dipetik iaitu Al-Quran, daripada Al-Quran surah Al-Isra' ayat 23 hingga 29. Yang ini diharapkan sahabat semua lihat surah Al-Isra' ayat 23 hingga 29, iaitu muka surat 26 hingga 30, yang menerangkan ayat ini panjang, menerangkan tentang perintah-perintah Allah dan tanggungjawab manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada manusia. Contohnya disebutkan dalam ayat ini, Tuhanmu telah diperintah supaya engkau tidak menyembah selain daripadanya. Bermula daripada perintah Allah supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik kepada Allah, dan seterusnya gesaan Allah supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan seterusnya diceritakan tentang perintah supaya bersedekah kepada kaum kerabat dan sebagainya. Ini boleh dilihatlah sehinggalah kepada
Janganlah engkau sombong di muka bumi Allah. Ya, itu ayat ini. Dan akhir ayat ini disebut jangan kamu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Akhir sekali ayat 39, iaitu perintah yang demikian itu ialah diwahyukan oleh Allah. Janganlah engkau jadikan bersama-sama Allah suatu yang lain yang disembah, kerana akibatnya engkau akan dicampakkan ke neraka Jahannam dengan keadaan tercela dan tersingkir. Maksudnya di sini ialah dalam tajuk Islam hanyalah satu, disuruh kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Belum? Hikmah kebijaksanaan dinyatakan dalam ayat tersebut melibatkan perkara akidah, syariah dan akhlak yang mencakupi contoh dalam aspek tersebut. Perkara ini dialami oleh manusia yang bertugas di bumi secara individu, keluarga, masyarakat dan negara. Pada masa yang sama turut menjelaskan aspek kekeluargaan, politik dan ekonomi. Bermakna yang dimaksudkan Islam ialah satu yang diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 23 hingga 59 ialah Al-Quran membimbing kita untuk melibatkan dalam bidang akidah, dalam bidang syariah dan akhlak. Al-Quran membimbing kita bagaimana untuk mencari akidah yang benar dan mengikut syariat Allah dalam bab solat, dalam berbagai-bagai aspek kehidupan yang lain, dan juga dalam bab akhlak, di mana disuruh kita jangan sombong, buat baik dengan ibu bapa, bersedekah kepada kaum kerabat dan sebagainya. Itu contohnya, ya. Di kisah Isra Mi'raj ini lebih hebat kerana Rasulullah SAW menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala, melawat seluruh alam yang nyata dan raib langit dan bumi, daripada dunia sehingga ke akhirat. Dalam bab 1 ini, tajuk keempat ialah dibincangkan tentang Islam ialah agama yang tulen, iaitu muka surat 31 daripada buku ini. Al-Quran menegaskan bahawa Allah telah menetapkan sempadan atau batasan melalui petunjuk yang dinamakan Islam kepada seluruh alam termasuk manusia. Firman Allah surah Ali Imran ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Patutkah semua umat dahulu mengakui akan menerima perjanjian kepada Nabi alaihi salam? Mereka mencari lain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela atau terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Maksudnya surah Al-Imran ayat 83 ini menunjukkan bahawa patutkah manusia mencari agama yang lain selain daripada Islam, padahal seluruh sekalian makhluk di langit di bumi ini semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya manusia juga patut tunduk dan patuh pada Allah. Begitu juga diterangkan di petik ayat Al-Quran, iaitu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 163 hingga 164. Yang ini diharap sahabat semua cari, ya, tengok refer balik pada Al-Quran. Ayat ini menunjukkan bahawa manusia semua makhluk berada di bawah perintah Allah dan tunduk pada undang-undangnya mengikut fitrah kejadian manusia. Allah menyatakan semua rasul membawa Islam. Al-Quran juga menunjukkan contoh Nabi Ibrahim yang melahirkan zuriat dan para rasul alaihi salam sehingga masyarakat manusia berkembang lebih luas sampai akhir zaman. Bermakna yang dimaksudkan Islam agama tulen ialah agama dari Allah Subhanahu wa taala, daripada wahyu Allah, bukan bikinan manusia, yang disampaikan pada rasul daripada Nabi Adam, selepas itu pada rasul-rasul yang lain, Nabi Ibrahim sehinggalah Nabi Ismail, sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berhenti di situ, kita akan sambung pula seterusnya kepada iaitu tajuk berikutnya ialah peranan manusia terhadap Islam.